السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Surah Muhammad. Surah Muhammad atau surah Qital itu surah selepas Amin 7. Surah selepas surah Aqaf. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wila wa atina ila sawa'is sabil. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan min al-ula. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد. وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. Sebelum ini kita baca surah Zumar. Surah Zumar juga surah Zumar di dalam ayat yang kita baca didapati di sana Allah Taala jelaskan taqabud, bandingan sifat orang yang beriman atas akidah tauhid dengan sifat orang yang syirik dan kufur yang menolak wahyu. Cuma surah Zumar adalah surah Makkiyah. Segala perbandingan itu nisbah kepada ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Ta'ala sebelum hijrah. Supaya mereka daripada awal lagi dapat membezakan makna iman dan makna kufur. Boleh bezakan makna iman dan makna kufur dan boleh berusaha memperolehi mendapatkan sifat-sifat sebenar iman dan boleh meninggalkan, boleh menolak sifat-sifat sebenar kufur. Surah Muhammad juga sedemikian, cuma dia adalah surah Madaniyah. Surah yang diturunkan oleh Allah Ta'ala selepas hijrah. Dalam surah ini juga ada taqabul, maknanya bandingan
pihak yang beriman macam mana keadaan dia, lawan dia pihak yang kufur macam mana keadaan dia. Cuma semasa di Mekah tidak ada pun sifat nifak. Kata-kata ulama tafsir kata orang di Mekah ni sama ada betul-betul beriman kepada Allah atau sebaliknya, betul-betul kufur kepada Allah. Manakala di kota Madinah sudah berubah. Mana wujud satu golongan lagi, iaitu golongan munafik. Iaitu pada zahirnya mereka beriman, atau mereka sebahagiannya telah boleh menerima perkara-perkara agama Islam, sehingga mereka boleh duduk bersama dengan Nabi, sehingga mereka boleh melakukan banyak perkara-perkara agama. Tapi dalam masa yang sama, di sisi Allah dia masih lagi kufur, kerana tidak kesemuanya perkara agama diterima, atau dia terima dengan tidak penuh keikhlasan. Jadi satu kumpulan kufur wujud di kota Madinah, dia panggil munafiki. Jadi takabul dalam surah Muhammad, takabul ataupun bandingan yang ada dalam surah Muhammad, itu bandingan orang yang betul-betul kufur kepada Allah dengan orang beriman, di samping bandingan orang yang betul-betul beriman dengan orang munafik. Dia ada pertambahan sikit. Bandingan orang betul-betul kufur kepada Allah dengan orang beriman, bandingan orang yang munafik, tidak lengkap keimanan dia, lawan dengan orang beriman. Jadi dua kumpulan. Itu perbezaan di antara surah ini, surah Muhammad dengan surah Zumar yang kita baca tadi. Cuma hubung kait surah dengan surah sebelum, di segi tuntutan tauhid, surah Hamim 7 berkisah mengenai penjelasan tauhid di dalam isti'anah. Dan juga surah sebelum itu, surah Zumar, mengenai tauhid di dalam beribadat atau di dalam melakukan doa. Berarti setelah dijelaskan sejelas-jelasnya asas dan teras agama, kalau seandainya ada lagi golongan masih berkeras dalam akidah kufur dan akidah syirik, maka tidak ada jalan lain kecuali kena perangi mereka. Jadi setelah penjelasan diberitahu oleh Allah dalam 8 surah, satu surah Zumar, surah yang ke-39, diikuti oleh 7 surah lagi, surah Hamim 7, bahwasanya asas agama begitu sekali jelas dalam mentauhidkan Allah, baik dalam ibadat, baik dalam memohon bantuan dan pertolongan. Jika mereka masih menolak, maka tidak ada jalan lain kecuali kena perangi mereka, sebagaimana surah Qital atau surah Muhammad ini. Dia tu hubung kait di segi pertahanan. Hubung kait di segi surah sebelum, surah Ahqaf. Dalam surah Ahqaf kita dapati jin berkata kepada kaum dia. Itu ayat 30 surah Ahqaf. Ayat 31 surah Ahqaf. Jin apabila dia mendengar betul-betul ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi, oleh kerana dia tu mencari kebenaran. Golongan ni dia mencari kebenaran. Dia dengar betul-betul apa yang dibacakan oleh Nabi daripada ayat Al-Quran, terus dia beriman. Sedangkan dia adalah golongan jin yang membaca wahyu Nabi daripada golongan manusia. Tapi oleh kerana niat dia ataupun maksud dia untuk mencari kebenaran, maksud dengar itu untuk mencari kebenaran, Allah buka. Manusia yang baca Al-Quran, jin yang dengar dengan maksud untuk mengetahui kebenaran, Allah buka. Buka hidayah. Lalu jin beriman. Atas kadar itu sahaja. Manakala surah Muhammad selepas pada ini, orang munafik bukan sekali dengar. Dia bahkan dia daripada golongan manusia juga.
Duduk dengar wahyu-wahyu yang dibaca oleh Nabi berkali-kali. Tapi oleh kerana dalam hati dia tidak ada sifat ingin mencari kebenaran, Allah tak buka dia. Allah tak buka kepada dia untuk membela dan berjuang atas kebenaran wahyu. Berbeza. Jadi di sini surah Al-Qaf golongan jin bukan manusia. Dengar pula sekali, bukan kata kerap kali. Bacaan ayat-ayat yang dibacakan oleh Nabi, lalu mereka dapat memahami itu semua adalah ayat-ayat Allah, dan dia kembali kepada kaum dia terus menyampaikan perkara ini supaya kaum dia juga selamat. Manakala manusia yang duduk bersama Nabi, jenis manusia juga, tapi di dalamnya tidak ada sifat mencari kebenaran. Tidak ada sifat mencari kebenaran. Tidak ada sifat untuk ataupun berjuang untuk kebenaran. Walaupun berkali-kali dengar. Daripada Nabi juga. Dan Nabi juga baca itu untuk mereka. Allah tidak buka. Tetap dia dikira munafikin. Dia menjadi musuh dalam selimut menentang Islam. Hubungan seterusnya, jin apabila dia terima wahyu daripada Nabi, dalam bacaan Nabi, dia balik kepada kaum dia. Dia kata, wahai kaum kami, ajibu da'i Allah. Kamu semua sahutilah penyeru Allah. Dan berimanlah kepadanya. Kemudian kelebihan-kelebihan dia beritahu. Dan jin juga beritahu, siapa yang tidak boleh menyahut penyeru Allah, maka hukumannya ia akan ditimpakan oleh Allah Ta'ala yang dia tidak mampu untuk melepaskannya. Jadi dua perkara jin beritahu, kalau beriman, kalau ikut seruan penyeru Allah, selamat dan banyaklah keberkatan dan juga kebahagiaan yang dijamin, yang dijanji. Tapi jika tidak boleh menyahut, yang tidak boleh beriman kepada penyeru Allah, maka hukuman akan berlaku. Jadi penyeru-penyeru Allah yang diberi kebaikan dan juga diberi kebahagiaan, Allah jelaskan dalam surah Muhammad. Iaitu mereka-mereka di kalangan mukmin tulen, menjadi pejuang agama, setelah memahami betul-betul tuntutan wahyu, mereka beriman dan mereka bersedia untuk mengikutinya. Manakala golongan kafir, golongan munafik, dia sebaliknya. Ia adalah golongan yang tidak menyahuti seruan ataupun penyeru Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi keadaan mereka berbeza, maka natijah juga Allah beritahu berbeza. Jadi daripada perkataan jin, secara ringkas, golongan yang menyahut, golongan yang tidak menyahut. Dalam surah Muhammad secara lebih detail, secara lebih panjang dan lebih terperinci. Manakala surah Muhammad sendiri, maksud daripada surah Muhammad adalah demi kerana tauhid, syariat perang disyariatkan. Demi kerana tauhid, syariat perang disyariatkan. Jadi peperangan hanya kerana membela tauhid dan menghukum golongan-golongan kafir ataupun golongan-golongan syirik. Betapa besarnya tauhid, betapa besarnya iman, Allah jamin kepada orang yang membantu agama, Allah tolong mereka dan Allah Ta'ala akan memberi bantuan untuk melemah dan menghancurkan musuh mereka yang berkisar mengenai akidah di antara golongan beriman dan golongan kufur. Cuma dalam surah Muhammad, walaupun tajuknya peperangan, tapi Allah Ta'ala telah jelaskan kepada kita, peperangan itu mestilah berasas kepada perbezaan yang ketara. Mestilah berasas kepada perbezaan yang ketara. Dia nampak mukminnya begini, manakala musuhnya begini. Sebab itulah semasa Nabi menjadi Nabi dan duduk di kota Mekah selama belah-belah tahun, tidak ada pun arahan peperangan. Tidak ada pun arahan peperangan.
Sebaliknya apabila berhijrahnya mereka ke Madinah, tahun kedua barulah disyariatkan berperang. Di antara lain kata ulama tafsir, supaya dapat dibezakan dengan jelas, mukmin adalah golongan yang begini-begini sifatnya. Dia adalah pejuang Allah dan kata mereka itu disyariatkan kitab. Manakala lawan dia begini-begini sifat. Jadi apabila betul-betul jelas mukmin yang tulen, maka peperangan akan berlaku di antara mukmin yang tulen dengan golongan kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok setiap ayat nanti ada bentuk takabur, bandingan. Alladzina kafar. Orang-orang yang ingkar. Dia sendiri kafir. Dia sendiri syirik kepada Allah. Wasaddu an sabilillah. Dan dia berusaha menghalang orang lain untuk masuk Islam. Dia sendiri kufur kepada Allah dan dia menghalang orang lain daripada jannah Allah Islam. Kalau beginilah sifat mereka itu, Allah kata adalla a'malahum. Fa'il bagi adalla ni Allah Taala. Allah menyia-nyiakan amalan-amalan baik mereka. Allah mensia-siakan amalan baik mereka. Ulama tulis di antara amalan baik mereka, infak mereka untuk membantu sesiapa. Bantuan mereka kepada yang lain. Buat baik kepada diri bapa mereka. Buat jasa kepada masyarakat mereka. Buat baik pada kaum kerabat mereka. Membina jalan, membina jambatan, membuat segala kemudahan. Jadi Allah kata, jika akidah tidak betul, perangai mereka tidak betul, iaitu menghalang agama Islam, adalah tidak beriman menghalang agama Islam, Allah Ta'ala sia-siakan segala amalan-amalan baik mereka. Di sini, a'malahum dalam tafsirul ma'ni min a'malil birri. Amalan-amalan mereka daripada amalan-amalan yang baik. Walladzina amanu, tengok. Dan orang-orang yang betul-betul beriman. Wa amilus solihat, dan dapat melakukan banyak amal soleh yang menempati syariat dan sunnah. Lebih-lebih lagi, sini diadakan dua kali, amanu. Lebih-lebih lagi, wa amanu bima nuzila ala Muhammad. Mereka beriman kepada wahyu yang diturunkan kepada Muhammad. Ulama tafsir tulis, diadakan kalimah amanu untuk memberitahu yang diturunkan itu adalah sangat besar. Sedangkan sudah ada dan memadai orang-orang yang beriman, betul sekali orang yang ada rukun iman. Di antara ada rukun iman adalah percaya kepada kitab, termasuk Al-Quran. Kalaulah tidak dia percaya kepada Al-Quran, dia tidak lagi beriman. Jadi diulangi amanu untuk memberitahu daripada rukun iman itu, salah satu yang paling besar juga, yang paling utama, itu beriman kepada Al-Quran. Jadi wa amanu bima, dan mereka juga beriman sungguh-sungguh bima nuzila ala Muhammad, dengan Quran, iaitu kepada Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah kepada Muhammad. Jadi diulangi kalimah amanu untuk memberitahu sebagai secara khusus, secara istimewa. Dan wahwal haqqu min rabbihim, memang Al-Quran itu benar daripada Tuhan mereka, bukan rekaan sesiapa. Jadi iman dan amal soleh, lebih-lebih lagi iman kepada wahyu, natijahnya kaffara anhum sayyiatihim. Allah Ta'ala akan menutupi atau memaafkan dosa-dosa mereka. Wa aslaha balahum, dan Allah Ta'ala memperbaiki keadaan-keadaan mereka. Bal sini dengan mana hal. Wa aslaha balahum, yani halahum. Allah Ta'ala akan memperbaiki keadaan-keadaan mereka. Macam mana makna memperbaiki keadaan mereka? Menjadikan mereka lebih baik. Menambahkan taufik kepada mereka. Menambahkan keyakinan mereka. Menambahkan taufik kepada mereka, menambahkan keyakinan mereka, hingga amal mereka menjadi lebih baik, lebih berkualiti, lebih banyak. Dzalika, yang demikian perbezaan orang beriman dengan kafir ini, diberitahu oleh Allah. Dzalika, yani dzalika taqabul, yang demikian perbezaan
di antara orang kafir dengan orang beriman. Sini muqaddar, satu jumlah maksufah. Litastayqinu, supaya kamu yang baca Al-Quran dapat meyakini. Supaya kamu yang baca Al-Quran dapat meyakini. Bi'anna alladhina kafaru taba'ul batil. Bahawa orang-orang yang ingkar itu sebenarnya dia telah mengikut perkara yang batil. Mereka mengikuti batil. Supaya kamu meyakini, orang-orang yang kafir, yang ingkar itu, mereka mengikuti batil. Dan bahawa orang beriman itu, mereka mengikuti kebenaran daripada Tuhan mereka. Supaya kamu yakin, ini orang ikut batil, yang ni pula orang ikut kebenaran daripada Tuhan mereka. Kadzalika yadribullahu linnas. Beginilah Allah Ta'ala menjelaskan kepada seluruh manusia amsalahum, bandingan-bandingan keadaan mereka itu. Allah nak jelaskan bandingan keadaan mereka itu tak sama. Kemudian apabila jelasnya kafir macam mana, mukmin macam mana, Allah Ta'ala perintah supaya berjihad. Perintah kepada mukmin tulis berjihad melawan kafir tulis. Fa idza laqimul ladzina kafaru, maka apabila kamu bertemu saja dengan golongan-golongan kafir, fadarbar riqab, fadribu darbar riqab, pancunglah saja leher mereka. Asalnya fadribu darbar riqab, maka pancunglah olehmu akan leher mereka. Hatta idza athkhantumuhum, sehingga apabila kamu melemahkan mereka sungguh-sungguh dan mereka sudah dikira akan kalah, fashaddul wathaqa, maka tangkap dan tawanlah orang-orang tawanan. Fashaddul wathaq, maka tangkap dan tawanlah. Jadikanlah mereka sebagai orang tawanan. Setelah orang tawanan itu ditangkap, fa imma mannan ba'du, maka sama ada kamu tamunnu namana, kamu membebaskannya tanpa sebarang tebusan selepas ditangkap. Ba'du sini iwat bagi dhammah, iwat bagi kalimah ba'dal withaq asalnya. Sama ada kamu memaafkan mereka, membebaskan mereka dengan tidak ada sebarang tebusan. Wa imma fida'an, sama ada kamu mengambil tebusan sebelum membebaskan mereka. Hatta tada'al harbu awzaraha, sehinggalah peperangan itu selesai. Sehinggalah peperangan itu selesai. Asalnya hatta tada'a ahlul harbi awzaraha, itu makna asal. Sehinggalah ahli yang berperang di medan itu meletakkan alat-alat senjata dan baju-baju besi mereka. Mana selesai perang. Sehinggalah meletaknya tada'a ahli peperangan akan auzaraha, alat-alat peperangan mereka. Jadi tebusan ni kamu ada nak ambil atau tidak ambil itu serah kepada ketua tentera. Zalika, yang demikian tangkap. Sini muqaddar, if'alu zalika, lakukanlah sedemikian. Sini muqaddar, zalika itu sudah menjadi maf'ul bi fi'li muqaddar. Yani if'alu dzalika, lakukanlah sedemikian sebagaimana diarahkan oleh Tuhan. Walau yasha'ullah, dan kalau Allah kehendaki, lan tasara minhu, Allah Ta'ala akan membalas sendiri orang yang kafir itu tanpa peperangan. Kalau Allah kehendaki, Allah Ta'ala boleh menghukum sendiri, membalas sendiri kekufuran orang kafir itu tanpa perangan. Lantas orang enggak mana. Tapi Allah arahkan supaya berperang. Kenapa? Apa hikmahnya? Jadi dalam ayat ni, hikmah peperangan itu. Jadi Allah kata, kalau Allah kehendaki, Allah Ta'ala boleh menghukum sendiri. Boleh membela sendiri agama. Tanpa perantaraan jihad kamu. Seperti mana Allah telah buat kepada umat-umat dahulu dengan berbagai-bagai musibah dan bencana. Walakin, akan tapi Allah Ta'ala tidak kehendaki demikian. Ini umat akhir zaman,
walakin lam yasha' dzalika muqaddar. Kan tapi Allah Taala tidak kehendaki demikian kepada umat akhir zaman. Tujuannya liyabluwa ba'dakum bi ba'din, supaya dia dapat menguji sebahagian kamu dengan sebahagian yang lain. Supaya dia dapat menguji sebahagian kamu dengan sebahagian yang lain melalui perantaraan jihad. Mana sebahagian kamu yang betul-betul beriman dengan sebahagian yang lain melalui perantaraan jihad. Inilah hikmah dia. Adakah manusia yang beriman ini akan menuruti semua perintah Allah hatta sehingga jihad pun, hingga qital pun mereka akan ikut sebagai ujian. Kemudian ayat seterusnya sebagai targhib kepada jihad. Kata-kata dalam surah jihad ini kita dapati banyak targhib, banyak dorongan-dorongan yang ada padanya janji-janji pahala dan janji-janji syurga atas maksud jihad. Kerana apa? Jihad dengan mana qital adalah di antara yang paling berat daripada arahan Allah, daripada perintah Allah. Oleh kerana itulah sentiasa disebut di sini tentang kedudukan syurga, tentang sementaranya dunia dan sebagainya. Di antaranya Allah targhib, yakni Allah adakan targhib atau dorongan kepada jihad seperti ayat inilah walladzina qutilu fi sabilillah, dan orang-orang yang terbunuh syahid di jalan Allah. Fala yudilla amalahum, Allah Taala nescaya tidak akan sia-siakan amalan baik mereka. Allah Taala tidak akan sia-siakan amalan baik mereka. Sayahdihim, Allah Taala akan bagi pimpinan kepada mereka di akhirat. Pimpinan apa ni? Pimpinan ke syurga. Wa yuslihu balahum, dan Allah Taala memperbaiki keadaan mereka. Yang dikehendaki memperbaiki keadaan mereka semasa mereka meninggalkan dunia, sama ada di dalam kubur mereka di alam barzakh, sama ada di mahsyar, di padang mahsyar mereka, sama ada di titik syurga. Ini semua sekali kadang-kadang yang akan berlaku di akhirat. Yakni makna isaihadihim diadakan lagi sebagai jumlah tafsiriyah, jumlah ayat tambahan untuk menjelaskan sayahdihim yang ringkas itu. Allah Ta'ala pasti akan bagi pimpinan kepada mereka di akhirat. Satunya pimpinan biasa di dunia, ini pimpinan akhirat, sebab dia alam lain. Jadi Allah memperbaiki keadaan-keadaan mereka untuk mereka rasa bahawasanya segala-gala ini adalah daripada balasan baik Allah. Yakni wa yudkhiluhumul jannata, Allah Ta'ala akan memasukkan mereka ke dalam syurga. Arrafaha lahum, ya Allah memperkenalkan kepada mereka terlebih dahulu dengan cara fitrah. Ulama tafsir tulis, Allah memasukkan mereka dalam syurga yang tak pernah mereka jumpa, yang tak pernah mereka masuk. Tapi arrafaha lahum, Allah memperkenalkan kepada mereka terlebih dahulu keadaan syurga itu. Allah perkenalkan mereka. Terjemah pertamanya, Allah memperkenalkan mereka. Sebab tempat baru. Umumnya manusia apabila dia diberi kawasan yang baru, tempat yang baru, bangunan yang baru, yang betul-betul tidak menyamai keadaan dan tempat sebelum, akan diperkenalkan kepada dia, bagi memberi keselesaan kepadanya, kepada pemilik. Begitu juga syurga, Allah Ta'ala akan masukkan mereka ke dalam syurga. Ya Allah telah memperkenalkan kepada mereka keadaan syurga untuk mereka. Dengan cara macam mana? Dengan cara diberi kepada mereka melalui fitrah mereka. Allah Ta'ala bagi kepada mereka melalui fitrah, kefahaman istimewa kepada mereka. Ini terjemahan pertama. Terjemahan kedua, wa yudkhilul jannata, Allah akan memasukkan mereka dalam syurga. Ya Allah Ta'ala mewangikan syurga itu untuk mereka masuk. Ini juga satu perkara, Allah Ta'ala mewangikan terlebih dahulu. Arrafah dengan mana mewangikan syurga terlebih dahulu untuk mereka masuk. Setelah kelebihan-kelebihan seperti itu diberitahu, Allah beritahu kepada orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang telah beriman, in tansurullah, jika kamu sanggup tolong agama Allah, jika kamu semua sanggup tolong agama Allah,
yang surkum, nescaya Allah menolong kamu. Wa yuthabbit aqdamakum, dan Allah meneguhkan kaki kamu untuk melawan musuh kamu, yang mana mereka tidak mungkin dapat mengalahkan kamu. Kemudian setelah diberitahu sifat orang beriman, diberitahu pula lawan dia, sebagai muqabil dia, walladzina kafaru, dan orang-orang yang kufur dan ingkar, fata'sal lahum, maka celaka besarlah kepada mereka semasa dunia. Ta'san dengan mana halakkan, kebinasaan besar kepada mereka, yakni semasa dunia. Wa adalla a'malahum, dan Allah sia-siakan segala amal-amal baik mereka di akhirat. Dunia celaka besar, kebinasaan besar, dan di akhirat Allah sia-siakan amal-amal baik mereka. Amal baik seperti tadilah. Segala amalan-amalan baik orang kafir Allah sia-siakan, yakni tidak ada satu pun yang layak untuk dibalas. Kenapa kau jadi begitu? Zalika, ya demikian, rugi dunia akhirat. Bi annahum karihu, dengan sebab mereka membenci ma anzalallah, wahyu yang Allah telah turunkan. Kerana mereka membenci wahyu yang Allah telah turunkan, termasuk dalam itu adalah iman dan amal. Fa ahbata a'malahum, lalu Allah Taala hancurkan, binasakan segala amalan baik mereka. Ayat seterusnya sebagai takhwif duniawi. Afalam yasiru fil ard, tidakkah boleh mereka bermusafir, mengembara di muka bumi untuk tujuan mencari bukti. Fayanzuru, lalu mereka tengok bukti. Mereka perhati dan lihat sendiri bukti. Bukti apa? Bukti yang Allah beritahu dalam kitab. Kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim, bagaimanakah kesudahan orang-orang sebelum mereka, yang diberitahu oleh Allah Ta'ala dalam kitab dia, ada di luar sana. Tidakkah boleh mereka adakan safar, mengembara untuk maksud ini? Maksud membenarkan atau maksud melihat sendiri bukti-bukti di luar sana yang Allah Ta'ala ceritakan kepada mereka dalam kitabnya. Iaitu dammarallahu alaihim, Allah menghancurkan mereka. Walil kafirina amthaluha, mana dan bagi golongan-golongan kafir seperti itu juga akan dapat natijah seperti itu. Kalaulah mereka-mereka yang lain pun kalau memiliki sifat kufur seperti itu, juga akan dihancurkan seperti itu. Ayat seterusnya tarikh kepada jihad lagi. Zalika, janji kepada orang beriman daripada nikmat syurga, bi anna Allaha maula lil ladzina amanu, dengan sebab Allah Taala pelindung sebenar, pelindung hakiki kepada orang yang beriman. Wa annal kafirin, dan bahwasanya golongan yang ingkar, la maula lahum, tidak ada sebarang pelindung pun untuk mereka. Berlawanan dengan Allah. Maknanya orang beriman Allah pelindung, orang ingkar tiada sebarang pelindung. Ayat seterusnya sebagai tafsir. Inna Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala, yudkhilul ladzina amanu, akan memasukkan golongan yang beriman, yang betul-betul beriman, wa amilus solihat, dan dapat melakukan amal soleh. Masuk dalam apa? Jannatin, kebun-kebun syurga yang luas. Tajri min tahtihal anharu, yang mengalir daripada bawah kebun itu sungai-sungai. Iaitu yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bermakna kebun yang adanya sungai, pokok-pokok yang ada bersamanya air. Ini adalah tafsir. Ayat seterusnya sebagai takhwif ukhrawi. Ayat seterusnya, sambungan ayat ni sebagai takhwif ukhrawi. Mana dalam ayat ni ada dua. Tafsir pun ada, takhwif pun ada. Ayat takhwif berbunyi walladzina kafaru, dan golongan yang ingkar, dan mereka-mereka yang ingkar, sama ada dengan sebab syirik pada Allah ataupun lain-lain. Yatamatta'un, mereka berseronok di dunia, mengambil kebaikan-kebaikan duniawi. Wa ya'kulun, dan mereka makan dengan tidak ada maksud perjuangan. Bahkan kama ta'kulun an'am, sebagaimana binatang ternak yang tidak ada maksud perjuangan itu makan. Hanya sekadar untuk memenuhi perutnya, hanya sekadar untuk menghilangkan laparnya, hanya sekadar untuk berehat. Hanya sekadar itu. Mana tidak ada lebih daripada itu. Jadi Allah Ta'ala kata mereka berseronok di dunia,
Mereka mengambil kebaikan-kebaikan duniawi sebagaimana binatang ternak. Itu mereka makan sebagaimana binatang ternak yang tidak ada padanya maksud lebih daripada itu. Wan naru mathwal lahum, dan neraka lah tempat tinggal kekal mereka. Sebab apa? Sebab tidak ada dalam hati mereka suatu perjuangan untuk membela agama Tuhan dan beriman kepada Allah Ta'ala. Ayat seterusnya sebagai takhwif duniawi. Wa ka'iyyin min qaryatin, dan banyak mana daerah. Hiya asyaddu quwwatan min qaryatika, yang mana daerah itu satu masa dahulu lebih hebat di segi harta, lebih hebat di segi kumpulan, min qaryatika, daripada daerah kamu Mekah ini, seperti daerah kaum Ad dan daerah kaum Samud. Allati akhrajatka, mana banyak mana daerah-daerah dahulu yang lebih dahsyat, yang lebih hebat, baik di segi kumpulan mereka, baik di segi harta benda yang dimiliki oleh mereka, baik di segi kemajuan duniawi mereka, berbanding dengan daerah penduduk Mekah yang dia menghalau kamu keluar daripadanya. Ahlaknahum, daerah-daerah lain itu kami telah membinasakan. Fala nasira lahum, tidak ada siapa pun yang membantu mereka itu hingga hancur semua. Ayat seterusnya, perbezaan keadaan, sifat dalaman orang beriman. Afaman kana ala bayyinatin min rabbi, apakah sama satu orang yang betul-betul berada di atas bukti dan dalil daripada Tuhannya. Di Quran tu dia beriman betul-betul daripada ayat-ayat Allah Ta'ala. Daripada itu dia betul-betul ikut dengan melakukan taat dan ibadat melalui ayat-ayat Allah Ta'ala. Apakah sama dengan orang lain yang mana zuyyina lahu su'u amalihi, diperlihatkan indah oleh syaitan amalan syiriknya, dipandangnya baik. Adakah sama dengan orang lain? Zuyyina lahu, diperlihatkan oleh syaitan indah kepadanya su'u amalihi, amalan buruknya itu, yakni syiriknya itu dianggapnya indah, dianggapnya agama. Wattaba'u ahwa'ahum, dan mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka, tidak kepada wahyu Tuhan mereka. Dalam ayat ni, wattaba'u ahwa'ahum termasuk mengikuti hawa nafsu mereka fi ibadatil awthan, di dalam menyembah patung berhala, di dalam beribadat kepada selain pada Allah, sebagaimana tafsir Khazin. Jadi tidak sama. Orang betulnya dia ada bukti, orang salah dia tidak ada sebarang bukti, tapi dia buat atas dasar dihiasi oleh syaitan yang buruk dipandang baik, dan mengikuti hawa nafsu bukan wahyu Tuhan. Ayat seterusnya sebagai tafsir. Oleh kerana keadaan hidup duniawi tidak sama, maka balasan ukhrawi pun tidak sama. Jadi Allah Ta'ala beritahu, pertama balasan kepada orang yang beriman, orang betul-betul di atas dalil dan bukti. Mathalul jannah, bandingan syurga, allati wu'idal muttaqun, yang dijanjikan kepada golongan yang bertakwa, yang takut sungguh-sungguh kepada Allah, lalu mentauhidkannya, lalu mentaatinya. Fiha, dalam syurga itu, anharun, ada banyaknya sungai, min ma'in, daripada air yang bersih, ghairi asin, yang tidak berubah, baik di segi warna, baik di segi rasa dia. Wa anharun, dan banyaknya sungai, min labanin, daripada susu, lam yataghayyar ta'mu, yang tidak berubah pun rasanya, tidak seperti mana susu dunia. Susu dunia apabila lamanya masa tidak dimasakkan, dia apabila dikeluarkan daripada tempatnya, dia akan rosak, yang tak sesuai lagi untuk diminum. Dan wa anharun min khamrin, dan banyaknya sungai-sungai daripada arak, tidak seperti arak dunia. Dalam tafsir kata yang masam lagi memabukkan. Di akhirat nanti arak yang lazzatin, yang begitu lazat, lisyaribin, bagi golongan yang ingin meminumnya. Yang keempatnya wa anharun, banyaknya sungai-sungai, banyaknya sungai min asalin, daripada madu, musaffa, yang betul-betul bersih, bersih daripada sarang lebah,
habuk-habuk, bersih daripada lebah-lebah itu sendiri. Walahum fiha, dan pada mereka juga selain daripada minuman daripada 4 jenis sungai itu, dan bagi mereka juga di dalam syurga min kulli thamarat, daripada berbagai jenis buah-buahan yang disediakan oleh Allah Ta'ala bagi melengkapkan kemewahan dan keseronokan. Wa maghfiratum min rabbihim, dan bagi mereka juga dapat keampunan yang merupakan nikmat rohani daripada Tuhan mereka. Apakah semua nikmat-nikmat seperti ini yang dibagi kepada orang beriman sama? Sini muqaddar. Sebelum kaman, sini ada muqaddar satu jumlah. Man dzikra, seorang yang diberitahu tentang balasan-balasan. Man dzikra, seorang yang diberitahu tentang balasan-balasan syurga tersebut, kaman, samakah seperti satu orang lain, huwa khalidun finnar, yang dia akan duduk secara kekal dalam neraka. Orang yang sifatnya, orang yang balasannya diberi seperti mana yang diberitahu, sama dengan orang lain yang berada dalam keadaan kekal abadi dalam neraka. Wasuqu ma'an hamima, akan dibagi minum oleh kerana azabnya ke dahaga dengan air yang begitu panas. Air panas itu faqatta'a, memotong-motong, mana menghancur luluh ama'ahum, perut dan usus-usus mereka. Jadi inilah keadaan berbeza di akhirat, kerana di dunia keadaan mereka juga berbeza. Ayat seterusnya kepada golongan kafir jenis munafik. Golongan munafik ni tidak ada zaman Makkiyah. Dia ada zaman Madaniyah. Kenapa ada zaman Madaniyah? Kerana Nabi sudah ada kedudukan. Gabungan di antara Muhajirin dengan Ansar sudah nampak satu kerajaan, satu kedudukan yang sedang maju, yang sedang membesar. Jadi mereka ini duduk bersama orang Islam sambil tunggu dan lihat, tidak menerima sepenuh-penuhnya. Sebab itulah apabila mereka tidak boleh memahami setengah-setengah perkara, mereka mengejeknya. Seperti mana kita baca sedikit sebanyak daripada surah Al-Baqarah, dan kita akan baca berkali-kali dalam cara yang berbeza pada surah-surah lain. Di sini salah satu golongan kafir jadi munafik, dan ia merupakan zajrun kepada golongan munafikin. Ayat-ayat ini semasa turun dibacakan oleh Nabi, maka orang munafik dengar ayat ini, supaya mereka-mereka yang tidak menepati sifat keimanan yang sebenar akan cuba berubah. Wa minhum, ada di antara mereka, man yastami'u ilaika, yakni yang sanggup dengar daripada kamu wahyu. Orang kafir sana, dia tak mari dengar. Siap dia kata, la tasma'u li hadzal Quran, kamu jangan pergi dengar Quran. Jika pergi pun ganggu Quran, buat bising. Manakala munafik, dia tidak begitu. Dia kafir jenis lain. Wa minhum, ada di antara mereka yang kafir ini, man yastami'u ilaik, orang yang dengar Quran yang dibaca kepada kamu, yang dibacakan oleh kamu. Yakni yastami'u ilaik, zahirnya mereka bagi tumpuan dengar kepada bacaan kamu, zahirnya. Tapi batinnya tidak begitu. Oleh kerana dia jenis bukan orang yang ada kepentingan pada ayat yang dibaca. Itu maknanya sebenar. Oleh kerana bergolongan ini bukan jenis orang yang ada kepentingan kepada ayat yang dibaca. Zahir saja memperlihatkan kepada Nabi dan sahabat, dia dengar dengan tawajuh. Hakikatnya tidak. Hatta idza kharaju min indika, sehingga apabila selesainya majlis dan mereka keluar daripada majlis kamu, qalu, mereka akan tanya sebagai ejekan. Mereka akan tanya kepada orang betul-betul diberi ilmu di kalangan sahabat. Sini utul ilma adalah sifat sahabat Nabi. Utul ilma sini adalah sifat sahabat Nabi. Ulama tafsir kata, ini adalah salah satu sifat sahabat Nabi yang Allah sebut sendiri dalam kitabnya. Jadi sahabat Nabi utul ilma, orang yang diberi ilmu.
Manakala munafik yang duduk dalam majlis ilmu, dia adalah orang bukan diberi ilmu. Sebab berbeza kerana para sahabat meyakini ilmu wahyu itu. Mendekati Nabi untuk mendengar. Dan dia dengar untuk memahami. Dan dia cuba nak menghayati. Jadi orang ni dia panggil utul ilmu, orang diberi ilmu. Jadi ini salah satu ayat menggambarkan kepada kita, yang memperlihatkan kepada kita, sahabat Nabi adalah golongan utul ilmu, orang yang diberi ilmu. Jadi mereka munafik apabila keluar daripada majlis Nabi, mereka akan bertanya kepada orang-orang yang diberi ilmu, iaitu sahabat Nabi. Madza qala anifa? Apa yang dikatakan oleh dia sebentar tadi? Sebab saya tak dengar sangat. Saya tak ambil tahu sangat. Apa yang dia beritahu tadi? Jadi dia tanya untuk mengejek. Yakni dia bercakap atas maksud dia tak ambil berat. Apa yang dia beritahu tadi? Jadi gambaran seperti ini. Ini adalah satu bentuk sifat munafik. Tidak cuba memahami apa yang dia dengar. Allah kata, ulaika alladzina taba'allahu ala qulubihim. Orang yang bersifat seperti tadi sebenarnya adalah orang-orang yang Allah kunci mati hati mereka daripada boleh memahami wahyu yang dibaca oleh Nabi. Dan wattaba'u ahwa'ahum, dan mereka lebih suka mengikuti hawa nafsu mereka sahaja, tidak wahyu Tuhan mereka. Manakala orang beriman yang duduk sama-sama dalam majlis, iaitu para sahabat, walladzina tadau, dan orang-orang yang sudah terpimpin duduk dalam majlis Nabi, mereka sudah beriman. Cuma apabila dibaca ayat baru turun, atau apabila mereka mendengar penjelasan tambahan daripada Nabi, zadahum huda, akan menambah lagi hidayah. Sini akan menambah lagi hidayah. Manakala ayat lain akan menambahkan lagi pada mereka itu iman. Orang yang sudah terpimpin, apabila dengar daripada Nabi sesuatu, apa yang dia dengar itu menambahkan kepada mereka hudan, hidayah tambahan. Wa atahum taqwahum, dan Allah kurniakan kepada mereka takwa yang lebih. Takwa yang sudah ada ditambah lagi dengan takwa baru, iaitu penjagaan yang baru. Lebih lagi penjagaan daripada sebelumnya. Ayat seterusnya sebagai takhfif duniawi. Fahal yanzurun, tidaklah mereka. Fahal yanzurun, maka adakah mereka menunggu? Yani tidaklah mereka menunggu. Sebab agama ini saja cara dia. Dengar dan ikut. Dengar dan ikut. Adakah mereka menunggu? Yani tidaklah mereka menunggu illa sa'ah, kecuali mati. Ataupun tidaklah mereka menunggu kecuali kiamat. Antak tiyahum bahtatan, datang kepada mereka secara mengejut, secara tiba-tiba. Iaitu kedatangan yang tidak lagi memberi kepada mereka itu peluang bertobat. Faqad jaa'a asyratuha, maka sesungguhnya telah datang beberapa alamatnya. Di antara alamatnya zahirnya Nabi akhir zaman. Fa anna lahum idza ja'atuhum dzikrahum, maka bagaimana memberi faedah kepada mereka apabila datangnya kiamat kepada mereka. Dzikrahum, kesedaran mereka. Macam mana mereka akan dapat kesedaran apabila datangnya kiamat? Kerana ketika itu segala-gala ayat tidak memberi kesan lagi pada mereka. Oleh kerana sedemikianlah perkara-perkara yang dituntutkan oleh Allah Ta'ala supaya memahami tuntutan wahyu, maka fa'lam, maka yakinlah. Sini yakinlah annahu la ilaha illallah. Ulama tafsir tulis bermakna segala-gala perkara yang diarahkan oleh Allah Ta'ala di antara golongan mukmin dan kafir berpaksi kepada yakin kepada akidah tauhid. Fa'lan, oleh kerana itu yakinlah annahu la ilaha illallah, sesungguhnya tidak ada ilah melainkan Allah. Kepada Allah jualah ibadah, kepada Allah jualah ketaatan. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat, dan sentiasalah beristighfar li dzambika, kepada kesilapan engkau. Sini dosa untuk Nabi kita tak panggil dosa, kita panggil kekhilafan ataupun kesilapan. Kesilapan kecil yang tidak dikira dosa. Jadi beristighfarlah akan kesilapan engkau. Walil mu'minina wal mu'minat, dan mintalah ampun kepada Allah, kepada orang mukmin dan orang mukminat.
Ana minta ampun untuk kamu, kesilapan kamu, dan minta ampun kepada Allah bagi pihak orang mukmin, lelaki dan wanita. Jadi ayat ini, apabila kita umat biasa ni beramal, caranya ialah kita baca Allahumma firli, ya Allah ampunlah dosaku, walil mu'minin wal mu'minat, dan ampunlah juga dosa mukmin lelaki dan wanita. Nabi dia akan kata Allahumma firli dhanbi walil mu'minin wal mu'minat. Kita pun Allahumma firli dhanbi walil mu'minin wal mu'minat. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mahwaakum, dan Allah Ta'ala mengetahui mutaqallabakum, pergerakan kamu semasa di dunia, wa mahwaakum, dan tempat tinggal kekal kamu nanti di akhirat. Kita akan sambung insya-Allah. Assalamualaikum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khayran min al-ula. Radina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا حزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم Dalam pembahagian surah kita atau surah Muhammad, ayat ke-20 adalah bahagian kedua. Daripada ayat ini didapati banyak perkara yang Allah Ta'ala beritahu tentang golongan munafik. Yang mana sebelum ni Allah Ta'ala adakan ayat bandingan golongan yang beriman dan golongan yang kufur. Bermula daripada ayat 21, kata-kata ayat-ayat ini diberitahu oleh Allah Ta'ala, diturunkan oleh Allah Ta'ala untuk menjelaskan sifat-sifat kemunafikan, supaya dapat dibezakan mukmin tulen macam mana sifat dia, dan yang zahir mukmin tapi hakikatnya kufur macam mana pula sifat. Berarti seseorang yang tidak ada pada diri mereka sifat-sifat munafik seperti akan kita akan baca ni, memang dia adalah mukmin tulen. Tapi sekiranya kalau seorang tu ada juga kepada dia sifat-sifat yang Allah Ta'ala beritahu tentang golongan munafik, dibimbangi ada ciri-ciri kemunafikan pada seorang. Jadi daripada maklumat ayat-ayat nifak, kita juga dapat ketahui
kita juga dapat selamatkan dan lindungi diri kita sendiri daripada sifat nifaq. Wa yaqulu alladhina amanu, dan orang yang beriman berkata, laula nuzilat surah, kenapa tidak diturunkan surah baru? Surah baru, surah yang ada dalamnya ayat-ayat yang memerintahkan supaya orang Islam melawan kafir. Jadi orang betul-betul beriman, apabila tahap keimanannya begitu tinggi, dia sebenarnya ingin berjuang bagi menegakkan agama tauhid. Jadi dia berkata, kenapa tidak diturunkan suatu surah baru, surah yang ada dalamnya arahan daripada Allah untuk berperang dengan golongan yang syirik. Fa idza unzilat suratun muhkamatun, dan apabila diturunkan surah yang betul-betul muhkamah, surah yang mana maknanya jelas dan tidak akan dimasukkan, tidak akan dibatalkan hukum di dalamnya, ataupun surah yang memberi makna yang betul-betul jelas tentang jihad, betul-betul jelas tentang arah jihad. Wa dzukira fiha al-qitalu, dan disebut juga dalam surah itu jihad yang dikira kemuncak, iaitu qital, peperangan. Jihad adalah makna umum, bersusah payah, berjuang. Kemuncaknya ialah qital. Jadi wa dzukira fiha al-qitalu, dan disebut juga dalam surah itu selain daripada jihad, qitalu maknanya peperangan yang merupakan kemuncak jihad. Maka apabila turunnya ayat yang ada dalamnya jihad, yang ada dalamnya qital, orang munafik tidak boleh terima. Orang munafik tidak gembira. Ra'aital ladina fi qulubihim maradun, kamu akan tengok pengecutnya orang munafik ini, walaupun duduk bersama dengan kamu akan tengok orang-orang yang ada dalam hati mereka maradun, penyakit nifaq, penyakit iman tidak tulen. Yang buruna ilaika, mereka memandang ke arah kamu, wahai Muhammad, nazaral maghsyiyyi alaih, seperti pandangan orang yang hampir pitam, minal mauti, kerana takut mati. Mereka memandang kepada kamu suatu pandangan seperti orang hampir pitam, minal maut, kerana takut mati. Kenapa tu? Kerana munafikin dengan akhirat tidak ada hubungan. Munafikin dia beragama untuk duniawi. Munafikin dengan akhirat tidak ada hubungan. Sangat-sangat daif perkara-perkara ke akhirat dah. Jadi ada qital, ada mati. Apabila ada mati, bahaya besar bagi mereka kerana keyakinan syurga, keyakinan balasan baik tiada pada mereka. Sini jumlah fa'ula lahum, yang sepatutnya bagi mereka, ta'atun. Ta'atun jumlah depan tu adalah mubtada, fa'ula lahum jumlah ni khabar. Fa'ula lahum, maka sepatutnya kepada mereka. Apa dia sepatut pada mereka? Ta'atun, taat dan patuh kepada hukum Allah. Wa qaulun ma'ruf, dan ucapan yang ma'ruf di segi syariat. Jadi percakapan ma'ruf di syariat dan taat kepada hukum Allah itu yang patut bagi mereka. Sebab biasanya orang munafik, dia tidak ada pengenalan bagi orang munafik ni qaulun ma'ruf. Yang adanya percakapan bohong. Apa yang dia fahami, apa yang dia pegangi bersalahan dengan apa yang dia beritahu. Itu munafik. Jadi qaulun ma'ruf, cakap benar atau cakap perkara yang menepati syariat dan taat patuh kepada apa saja hukum daripada Allah Ta'ala, itu yang sepatut bagi mereka. Manakala seandainya mereka tu betul-betul mukmin, itulah alamat zahirnya taat dan mengikuti ucapan betul-betul jujur dan juga ma'ruf. Kemudian Allah Ta'ala beritahu,
Fa idza azama al-amru, maka apabila azama al-amru, diwajibkan arahan perang sebagai arahan yang perlu diutamakan. Maka apabila diwajibkan arahan perang atau arahan jihad, suatu arahan yang perlu diutamakan. Falau sadaqullah, maka kalaulah mereka itu jujur dalam beriman, bermakna jikalau mereka itu apabila disyariatkan jihad dan perang, mereka berkesempatan lagi untuk bertaubat daripada nifaq. Falau sadaqullah, kalaulah mereka boleh berlaku jujur kepada Allah, yakni bertaubat daripada nifaq dan menjadi mukmin yang betul, yang sempurna, lakana khairan lahum, cara itu lebih baik bagi mereka. Perkara seperti itu lebih baik bagi mereka, sebab mereka tidak mati lagi. Mereka dalam keadaan terombak-ambing, tak menjadi mukmin yang sempurna, tidak juga pergi kepada orang kafir, muzabzabi. Jadi apabila adanya perintah berat yang besar yang perlu diutamakan, iaitu jihad dan qital, maka sifat-sifat kemunafikan ini akan zahir. Sebab orang munafik, perkara qital dan juga jihad, mereka tidak gembira. Jadi Allah kata, falau sadaqullah, kalaulah mereka jujur, mana bertindak jujur dengan bertaubat daripada nifak mereka dan menerima sepenuh-penuhnya makna rukun iman, apa yang mereka masih lagi menolak tu mereka terima, termasuk semua hukum syariat, baik jihad, baik kita. Jadi kalaulah mereka jujur dan ikhlas untuk menjadi orang beriman dengan cara bertaubat daripada segala nifak mereka, lakana khairan lahum, cara itu adalah lebih baik bagi mereka, kerana mereka belum mati lagi. Allah Ta'ala berfirman, fahal asaitum, sini dua bentuk terjemahan. Dan istifham di sini, salah satunya dia panggil istifham litaqrir. Jadi fahal asaitum, adakah kamu menaruh harapan? In tawallaitum, jika kamu berkuasa, kamu tidak akan membuat kerusakan di atas muka bumi dengan melanggar hukum Allah, melanggar syariatnya, dan kamu tidak akan memutus silaturahim di segi hukukul ibad, tidak berebut dunia sehingga berbalah sesama kamu sampai tahap berbalah dengan kaum kerabat. Sebab jihad asalnya untuk menjaga hukukullah, ibadat-ibadat kepada Allah, tempat-tempat ibadat, dan menjaga hubungan di antara hamba dengan hamba yang lain, supaya tidak ada seseorang itu menzalimi seorang yang lain dengan bebas. Itu asal daripada jihad. Jadi fahal asaitum, maka adakah kamu menaruh harapan? In tawallaitum, jika sekiranya kamu berkuasa, kamu tidak akan membuat kerosakan atas bumi Tuhan, atas bumi Allah dengan melenggari syariatnya, dan kamu tidak akan membuat putus hubungan silaturahim dengan berebut dunia, zalim menzalimi sampai tahap putus hubungan kaum keluarga. Terjemah kedua, tidak takdirlah. Mungkin kamu, sini mungkin kamu apabila kamu berkuasa, kamu akan buat kerusakan atas muka bumi. Kamu akan menyebabkan putus hubungan silaturahim. Jika kita terjemah dengan takrir, sini kena terjemah tidak membuat kerusakan. Kalau tidak, kena terjemah tanpa nafi. Mungkin kamu, apabila kamu berkuasa, kamu akan buat kerusakan atas muka bumi, dan kamu akan memutus silaturahim di kalangan kamu kerana berebut dunia.
Orang munafik, Allah Ta'ala beritahu, ulaika, orang-orang yang bersifat seperti tadi, itu memiliki sifat nifaq, tidak jujur dalam agama. Alladzina la'anahumullah, itu orang yang Allah melaknati mereka, menjauhkan mereka daripada rahmat. Fa asammahum, Allah Ta'ala memekakkan mereka, menyebabkan mereka tuli daripada kebenaran, ikuran daripada laknat itu. Apabila laknat berlaku, maka Allah menulikan mereka daripada kebenaran. Wa a'ma absarahum, Allah Ta'ala membutakan mata mereka daripada kebenaran. Yang ini pekak dan buta nisbah pada rohani, nisbah pada maklumat yang benar daripada wahyu. Mana kalaulah hari-hari apabila turunnya wahyu begini sikap mereka, satu hari Allah Ta'ala jadikan mereka golongan yang dilaknat, maka kebolehan-kebolehan yang ada pada mereka Allah Ta'ala akan kunci. Oleh kerana itu, bagi menyelamatkan daripada dikunci hati, dipekakkan telinga, dibutakan mata rohani daripada kebenaran, maka kena tadabbur Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran, tidakkah mereka boleh mentadabburkan Al-Quran? Jadi tidakkah boleh mereka melihat, membaca, meneliti makna-makna Al-Quran yang ia merupakan suatu mukjizat daripada Allah, yang menjelaskan segala-gala. Tidak bolehkah mereka itu bertadabbur akan Al-Quran, mentadabburkan akan Al-Quran dengan cara melihatnya, membacanya dan memahaminya. Yang mana dengan cara ini mereka tidak akan dilaknat. Dengan cara ini nifak mereka akan dihilangkan. Am ala qulubin aqfaluha, atau masih ada pada hati-hati mereka itu kunci pula kunci ghaib yang tak terbuka, sehingga apabila ada kunci ghaib maka tak akan terbuka untuk dia mentadabbur Al-Quran. Jadi sekiranya hatinya tidak dikunci, dia akan ambil masa untuk melihat Al-Quran, mentadabbur akan isi kandungan mukjizat Allah itu, yang akhirnya akan melembutkan hatinya, akan menyebabkan dia insaf, akan menyebabkan dia sedar. Ataupun dia adalah orang yang hati-hati mereka masih terkunci, ada kunci rohani, sehingga mereka tidak ada kemampuan lagi untuk mentadabbur Al-Quran. Jadi kadang-kadang manusia apabila sampai tahap dia dikunci, lalu dia akan murtad. Dia tak akan lagi duduk bersama dengan umat Islam, dia akan berpisah, pergi kepada golongan yang kafir terang-terangan. Jadi Allah beritahu, innal ladzina irtaddu ala adbarihim, sesungguhnya mereka yang murtad, mana kembali ke belakang, min ba'di ma tabayyana lahumul huda, setelah nyata kepada mereka itu hidayahnya daripada wahyu, dengan dalil-dalilnya. Orang ni sebenarnya asyaitanu sawwala lahum, syaitanlah sebenarnya menggoda mereka dengan berbagai-bagai bisikan, menjauhkan mereka daripada mendekati wahyu yang neraca sebenar. Wa amla lahum, dan syaitanlah yang memberi kepada mereka itu angan-angan yang panjang. Di antara angan-angan yang panjang, Allah akan memaafkan. Mana buatlah apa saja, Allah akan memaafkan. Atau walaupun baiknya wahyu ini tidak perlu diutamakan, suatu hari akan ada masa itu imlaq, menaruhkan angan-angan, sedangkan dia sudah dikira berterusan dalam neraka. Dzalika, yang demikian sifat degil, sifat inat, bi annahum qalu lil ladzina karihu, dengan sebab mereka berkata kepada orang-orang yang zahir munafik,
yang karihu, yang membenci sungguh, ma nazzalallah, wahyu yang Allah turunkan. Itu zahir munafik. Dengan sebab mereka berkata kepada orang-orang yang betul-betul munafik tegar, yang sangat membenci kerana dengki. Sini kerana dengki, hasadan. Yang sangat membenci kerana dengki kepada Nabi, ma nazzalallah, wahyu yang Allah turunkan. Dia kata kepada bapa munafik itu, sanuti'ukum fi ba'dil amri. Kami pasti akan ikuti kamu pada setengah-setengah urusan, iaitu dengan tidak mentaati Nabi, akan ikut kamu. Mana bagi juga sokongan kepada ketua-ketua munafik mereka. Kurang kerana inilah Allah Ta'ala biarkan syaitan memperdayakan mereka. Biarkan syaitan itu membisikkan mereka dengan berbagai-bagai dengan berbagai-bagai angan-angan. Wallahu ya'lamu israrahum, dan Allah Ta'ala maha mengetahui segala rahsia mereka yang dia biasa sembunyikan kepada orang Islam yang tulen, dan mereka buka perkara itu kepada ketua-ketua mereka. Ayat seterusnya, takwif duniawi, maknanya lama kelamaan mereka juga akan mati. Fakaifa, maka bagaimana nanti, idza tawaffatuhumul malaikatu, apabila mereka dimatikan oleh para malaikat, masa dicabutnya nyawa dan roh, yadribuna wujuhahum, malaikat akan memukul muka-muka mereka. Sini juga muka ni bukanlah muka jasad zahir. Muka yang dikenal di sini adalah dalam alam barzakh. Wa adbarahum, dan memukul belakang mereka. Kenapa disebut begini? Kerana mula-mula dia berpaling dengan muka daripada kebenaran. Jadi muka lebih dahulu dipukul. Kemudian wa adbar, mereka membelakangi kebenaran, maka belakang juga akan dipukul. Dzalika, yadmika, pukullah mereka, bi'annahum ittaba'u ma askhata Allah, dengan sebab mereka mengikuti jalan yang memurkakan Allah. Jalan yang memurkakan Allah. Jalan yang menyebabkan Allah murka. Wa karihu ridwanahu, dan dengan sebab mereka itu membenci redha Allah. Akidah-akidah yang ada keredaan, amalan-amalan taat yang ada keredaan, mereka membenci. Wa ahbata amalahum, lalu Allah Ta'ala hancurkan segala amalan-amalan baik mereka yang lain-lain. Itu amalan-amalan baik yang mereka buat sesama mereka. Seterusnya ayat yang kita akan baca ni zajrun tentang sifat munafikin lagi. Betul sehingga akhir. Daripada ayat-ayat ini kita kena sedar ayat untuk membezakan mukmin tulen dengan kafir jenis munafik. Kafir yang mana badan dan body dia duduk bersama-sama dengan sahabat, tapi rohani iaitu dalamannya tidak sama. Jadi ayat zajrun ni, am hasibal ladina fi qulubihim maradun, apakah menyangka orang yang munafik yang mereka jenis ada penyakit dalam hati, penyakit nifak. Apakah menyangka orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit nifak? Dia menyangka apa? Allan yukhrijallahu adghanahum, Allah Ta'ala tidak akan keluarkan daripada hati mereka kebencian mereka kepada orang beriman, kebencian mereka kepada wahyu Tuhan, kebencian mereka kepada Nabi akhir zaman. Adakah mereka menyangka Allah tak akan keluarkan rahsia dalaman dia, sifat dengki mereka, sifat benci mereka itu? Kenapa tidak? Walau nasya, dan kalau kami kendaki, wahai Muhammad, kalau kami kendaki wahai Muhammad, la arainakahum, kami akan memperlihatkan terang-terangan kepada kamu mereka munafik itu. Kami boleh buat. Jadi walau nasya, kalau kami kendaki wahai Muhammad, kami boleh. Arainakahum, memperlihatkan kepada kamu mereka munafik itu terang-terangan. Yang ini dalam tafsir Ibn Katsir, dia jelaskan makna ayat ni. Walau nasya'u, kalau kami kendaki, dan kalau kami kendaki, ya Muhammad, la arainaka, kami akan memperlihatkan kepada kamu ashkhasahum. Ashkhas maknanya badan mereka, body mereka. Siapa gerangan mereka?
Lalu fata'rifahum a'yanan, lalu kamu akan kenal dengan tengok sendiri dengan mata kamu. Ini tafsir Ibn Katsir. Cuma Allah Ta'ala tidak buat begitu. Bahkan Allah Ta'ala adakan dengan cara wahyu, dengan ilham kepada Nabi, dengan beritahu kepada Nabi, wahyu. Segolongan munafik ini yang dia akan mati dalam nifak. Nama-namanya diberitahu oleh Nabi supaya disimpan kepada Huzaifah ibn al-Yaman. Orang yang mana dia munafik sekarang ini dan dia mati dalam nifak. Kata-kata munafik yang ada tidak mati dalam nifak. Bahkan dia akan kembali menjadi mukmin yang tulen. Jadi dua golongan munafik. Jadi kalau kami kendaki, boleh kami zahirkan mereka. Ini munafik. Kamu kenal. Cuma mereka ini dua golongan. Satu mati dengan nifak, satu mati dengan mukmin. Jadi tak perlulah dengan cara diperlihatkan muka mereka. Memang sekarang ini mereka munafik, tapi tidak selama-lama. Dia akan berubah akhirnya menjadi mukmin tulen. Cuma untuk kamu dan umat kamu, nifak ini boleh kita tengok dengan cara alamat. Kalau dengan cara ini orang munafik hanya berhajat kepada wahyu. Yang lain, cara lain tak boleh. Tapi dengan cara satu lagi, dengan cara tengok alamat. Jadi apabila dengan cara tengok alamat, Nabi pun boleh tahu, sahabat-sahabat pun boleh tahu, dan umat semua boleh tahu dengan alamat. Jadi Allah kata, fala araftahum, kamu akan kenal juga mereka ini. Tapi bisimahum, dengan alamat-alamat pada mereka. Dengan alamat-alamat pada mereka. Wala ta'rifannahum, dan kamu akan pasti kenal juga mereka fi lahnil qawli, dalam gaya bahasa mereka. Dalam tutur kata mereka akan menimbulkan kepada kamu makna-makna benci atau makna-makna suka. Gaya bahasa ni maknanya cara pertuturan mereka itu kepada tauhid mereka minat atau macam mana, kepada syirik mereka minat atau macam mana. Jadi kamu akan kenal sungguh-sungguh mereka itu fi lahnil qaul, dengan selok-belok ucapan mereka, dengan gaya bahasa mereka, tutur kata mereka. Sebab tutur kata biasanya menggambarkan dalaman. Tutur kata ni menggambarkan benda yang dalaman. Jadi al-kalam, yang ni percakapan tu, ibaratun suatu tafsiran an ma fi dhamir, apa yang tersirat dalam hati. Benda dalam hati ini tutur kata lah akan memberitahunya. Jadi dengan cara tu bukan saja Nabi dapat tahu, orang lain pun dapat tahu. Dengan cara diberi wahyu dan dapat tengok ini orang munafik, cara tu hanya khusus pada Nabi. Apabila Nabi wafat, tidak ada siapa boleh tahu. Jadi hakikat orang munafik ni tak ada siapa boleh tahu. Nabi yang dia tahu pun melalui wahyu. Selepas wafatnya Nabi sampai ke kiamat, kita tidak boleh menuduh sesiapa pun ada sifat nifak. Cuma dia ada sifat zahir nifak. Hakikat dia ada nifak atau tidak serah kepada Allah Ta'ala. Jadi oleh kerana itu ayat ni nak beritahu kepada kita, kita hanya boleh kenal di segi alamat zahir, tutur kata mereka, tindak tanduk mereka. Jadi wala ta'rifannahum, dan kamu pasti akan mengenali juga mereka itu fi lahnil qaul, di dalam gaya bahasa mereka, dalam tutur kata mereka. Manakala Allah, wallahu ya'lamu a'malakum, Allah Maha mengetahui amalan kamu. Kita akan baca nanti pada akhir-akhir dalam surah Taubah dan surah Anfal, begitu banyak penjelasan-penjelasan Allah perihal munafikin. Kerana perkara ini sangat rumit. Perkara ini sangat rumit. Apabila Islam telah menjadi besar, telah maju, telah diterima ramai, maka golongan yang engkar, dia tak mampu nak melindung dan menyelamatkan diri. Kalau tidak, mereka akan dipancuh. Mereka akan dihukum sebagai orang kafir. Lalu mereka terpaksa menyelinap masuk dalam Islam dan mendakwa diri mereka Islam. Dikurang kerana kuasa yang ada pada orang Islam. Daripada itulah munculnya nifak. Tidak seperti zaman Mekah. Zaman orang Islam daif. Zaman orang Islam lemah. Allah Ta'ala beritahu
nifaq ataupun mukmin tulen, dia semua dengan ujian Allah. Allah akan adakan ujian takwini. Ujian takwini mana ujian suasana. Sama ada dia patuh syariat dalam suasana itu, dalam suasana ni. Kalau sentiasa patuh syariat, maka itulah mukmin tulen. Kalau dia hanya patuh syariat dalam suasana-suasana sahaja, tidak semua suasana, maka belum tentu dia mukmin tulen. Sebab itulah Allah Ta'ala adakan syariat ini seperti puasa, haji dan juga zakat mengikut qamari. Zakat fitrah mengikut qamari. Pada masa ni semua orang kena keluar zakat fitrah. Pada masa ni semua orang kena puasa. Dan kadang-kadang puasa musim panas, kadang-kadang puasa musim hujan. Jadi sentiasa bertukar setiap tahun untuk diujinya manusia itu. Jadi walana beluannakum, pasti kami akan uji kamu dengan berbagai-bagai ujian, hari demi hari, tak berhenti. Hatta na'lamal mujahidin minkum, sehingga kami dapat zahirkan. Kami dah tahu, kami akan dapat zahirkan al-mujahidin minkum, pejuang sebenar di kalangan kamu, yang teguh dalam syariat. Wasabirin, dan golongan yang sabar sebenar di kalangan kamu. Wa nabluwa akhbarakum, dan kami tetap akan zahirkan ujian segala keadaan-keadaan kamu. Keadaan-keadaan kamu. Mana keadaan untuk menjadi mukmin yang tulen, ada saja ujian. Yang teguh itulah mukmin, yang berubah tu adalah tidak mukmin tulen. Kembali pula kepada sifat musyrikin. Sebab nifaq boleh jadi dia kufur dengan sebab tolak syariat. Boleh jadi kufur dengan syirik. Boleh jadi kufur dengan tolak Nabi akhir zaman. Tolak Nabi akhir zaman bukan syirik. Makna tentang Allah Ta'ala tak ada keliru apa-apa. Tapi sombong dan dengki dia tolak Nabi akhir zaman. Kufur juga. Ataupun tolak syariat Allah. Kufur juga. Jadi di sini Allah beritahu kepada kita, innal ladzina kafaru, sesungguhnya mereka yang ingkar, diri mereka sendiri sesat dalam kufur, wasaddu an sabilillah, dan menghalang orang lain juga daripada jalan Allah Islam. Yang ketiga, wasyaqur rasul, dan mereka menentang Nabi. Mereka menentang Nabi. Ini pun min ba'di ma tabayyana lahumul huda, setelah nyata lagi jelas kepada mereka hidayah, dengan bukti dan dalil daripada kitab hidayah. Menentang juga, engkar juga, menghasut orang lain supaya jangan masuk Islam juga. La yadurrullaha syai'a, mereka sebenarnya tidak membahayakan agama Allah walaupun sedikit. Sini muqaddar din Allah. Mereka sebenarnya tidak boleh membahayakan agama Allah walaupun sedikit. Sekiranya Allah Ta'ala kendaki nak tegakkan agama dia, Allah akan pilih beberapa daripada golongan hamba-Nya untuk menjadi pejuang agama. Apabila adanya pejuang agama, agama tetap akan berkembang. Wa sayuhbitu a'malahum, dan Allah Ta'ala akan hancur lenyapkan amal-amal baik mereka. Ayat seterusnya adalah ayat dorongan semangat untuk berperang dalam berjihad. Allah Ta'ala adakan ayat sebagai dorongan untuk membangkitkan semangat untuk berperang dalam jihad. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah, wahai yang beriman, taat kamu semua kepada Allah. Wa atii'ur rasul, dan taatlah kamu semua akan rasul. Wala tubtilu a'malakum, janganlah pula kamu batalkan amalan-amalan kamu dengan sebab lawan rasul, dengan sebab syirik kepada Allah. Taat kepada Allah dengan menerima tauhid, taat kepada Rasul dengan mengikuti sunnah. Janganlah pula kamu batalkan amalan-amalan kamu dengan sebab batal amalan itu, dengan sebab lawan Rasul itu terbatal amal. Seperti mana yang kita akan baca nanti dalam surah Hujurat. Lawan Rasul, amalan terbatal. Syirik, amalan terbatal. Semua itu dalam Al-Quran. Jadi janganlah pula kamu batalkan amalan-amalan kamu dengan syirik pada Allah, dengan melawan Rasulullah. Penjelasan Allah Ta'ala seterusnya mengenai keadaan orang musyrikin. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah, sesungguhnya orang yang ingkar dan menghalang orang lain untuk masuk Islam di jalan Allah. Ingkar ini berterusan dengan mati dengan kufur, tidak berubah-ubah. Summa matu, kemudian mereka mati juga dengan keadaan yang sama.
Wahum kuffar, hal keadaan mereka ingkar, tak bertaubat. Falan yaghfirallahu lahum, maka Allah tidak akan lagi mengampuni mereka. Kerana kematian itu kematian atas akidah yang salah. Orang beriman, Allah beritahu, fala tahinu, maka kamu wahai orang beriman janganlah merasa lemah. Wa tad'u ila salmi, hingga kamu mengajak orang-orang kafir kepada berdamai. Sedangkan keadaan kamu tak perlu berdamai. Jadi berdamai ni dua kemungkinan kita akan baca. Kalau kita da'i sangat-sangat, orang kafir kuat, situ ada cara untuk berdamai. Tapi kalau kita sudah kuat, orang kafir itu dah menjadi pecah belah, maka janganlah kita lemah dengan terus ajak mereka berdamai kepada suatu keadaan yang tak perlu berdamai. Jadi perkara berdamai ini ada dua keadaan. Sini ketika umat Islam yang kuat. Jadi fala tahinu, maka kamu jangan rasa lemah semangat, lemah untuk berjuang. Wa tad'u ila salmi, lalu dengan tu kamu mengajak orang kafir berdamai pada waktu yang tak perlu berdamai. Wa antum al-a'laun, ini jumlah dia. Hal keadaan kamu memang lebih tinggi, memang lebih kuat. Wallahu ma'akum, dan Allah Ta'ala bersama kamu untuk memberi bantuan dan pertolongan. Walan yatirakum a'malakum, dan Allah Ta'ala tidak akan mengurangkan amal-amal yang kamu buat semasa membalasnya. Allah tak akan kurangkan. Yatira ni dengan mana yang kosong. Biasanya kelemahan di dalam berjihad kurang kerana minat begitu banyak dan menebal kepada duniawi. Seolah-olah mereka ini tidak perlu lagi mati, nak hidup lebih lagi. Jadi Allah beritahu, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu. Sebenarnya, sesungguhnya kehidupan dunia ini tidak lain la'ibun, suatu permainan, wa lahu, senda gurau. Wa in tu'minu wa tattaqu, sekiranya kamu betul-betul beriman, meyakini akan janji Allah di akhirat, wa tattaqu, dan jaga sungguh-sungguh daripada terjerumus dalam syirik, nescaya yu'tikum ujurakum, Allah Ta'ala akan memberi kepada kamu balasan pahala-pahala. Wala yas'alkum amwalakum, dan Allah Ta'ala tidak akan meminta seluruh harta kamu. Allah Ta'ala tidak akan meminta seluruh harta kamu, sebab bersama dengan jihad tentu akan ada bersamanya infak. Jihad ini disertai dengan infak, dia sekaligus. Sebab tu berkali-kali Allah Ta'ala bila dia hurai mengenai jihad, akan ada bersamanya infak. Sebab infak adalah merupakan sayap kepada jihad. Jadi untuk berjihad di jalan Allah Ta'ala melawan musuh, ada senjata, kena ada peralatan, kena ada kenderaan, kena ada banyak bekalan. Dan semua ini berhajat kepada infak yang banyak. Jadi wala yas'alukum amwalakum, Allah Ta'ala tidak akan minta kepada kamu semua harta kamu untuk maksud jihad. Dia tak akan minta, sedikit saja, sebahagian saja. In yas'alkumuha, sekiranya Allah meminta kepada kamu harta, fayuhfikum, minta daripada kamu dengan memaksa kamu menginfakkan keseluruhan harta atau sebahagian besar harta, nescaya tabkhalu, kamu kebanyakannya akan kedekut. Mana semua itu tidaklah, kamu kebanyakannya akan kedekut. Kurang kerana kedekut itu, wa yukhrij adghanakum, kedekut itu akan mengeluarkan kebencian kamu kepada agama kamu. Kedekut itulah menyebabkan zahirnya sifat bencinya kamu kepada agama, sifat dengkinya kamu kepada agama. Jadi sifat bakhil sebenarnya apabila diminta lebih daripada kemampuan akan melahirkan sifat kebencian. Sifat bakhil akan melahirkan sifat kebencian. Dan berlakulah dengkian di antara sahabat kamu sesama kamu. Ha antum haula'i. Ayat ini adalah zajrun kepada golongan munafikin juga. Ha antum, hazanya ha antum ya haula'i. Yani mengapa wahai kamu semua, tud'auna, kamu diajak, litunfiqu fi sabilillah, untuk supaya diinfakkan harta sedikit sebanyak di jalan Allah.
yakni faminkum man yabkhalu, masih ada lagi di kalangan kamu yang masih kedekut. Kenapa wahai mereka ini kamu diajak atau kamu diseru supaya menginfakkan harta di jalan Allah? Tidak semua. Ini maknanya tidak semua, sedikit sebanyak. Kenapa masih ada di kalangan kamu man yabkhalu, satu orang tu masih kedekut. Sedangkan Allah Ta'ala tuntut daripada mereka, bukan semua. Ada di antara kamu yang masih kedekut. Sini muqaddar, faminkum man yajud. Cuma ada juga di antara kamu yang murah. Ada di antara kamu yang kedekut. Maknanya kenapa masih ada di antara kamu yang kedekut? Manakala ada juga di antara kamu yang murah. Sini muqaddar gitu. Ingat, wa man yabkhal, dan siapa yang kedekut setelah disuruh untuk menginfakkan harta di jalan Allah Ta'ala kadar-kadar tertentu, fa innama yabkhalu an nafsihi, sebenarnya dia kedekut bagi pihak dirinya sendiri yang tidak menguntungkan dia. Sebab apa? Sebab infak tadi untuk dia, infak harta untuk agama, yang infak harta untuk faedah dia. Sebab jihad juga untuk faedah mereka. Jadi wallahul ghani, sedangkan Allah Maha Kaya, dia serba cukup. Dia tidak perlu infak kamu. Sebab infak kamu untuk kamu sendiri. Orang kaya dia infak untuk kamu yang miskin. Wa antumul fuqara, dan kamulah sebenarnya fakir miskin. Kamulah sebenarnya fakir miskin. Jadi infak yang dituntutkan dalam syariat daripada kamu untuk faedah kamu juga. Ingat, wa in tatawallau, dan sekiranya kamu semua berpaling daripada taat tentang infak dan jihad. Sekiranya kamu berpaling daripada taat atas tajuk jihad dan infak, yastabdil qauman ghairakum, Allah mematikan kamu dan Allah gantikan kaum lain ganti kamu. Nah, itu makna. Allah mematikan kamu dan Allah ganti kaum lain ganti kamu. Summa la yakunu amsalakum, kemudian kaum yang baru itu mereka tidak lagi bersifat seperti kamu. Orang gantian ini tidak lagi bersifat seperti kamu, tidak ingin berjihad dan tidak ingin infak. Bahkan Allah Ta'ala pilih orang lebih baik. Dalam kitab-kitab tafsir, mereka adakan contoh-contoh seperti para sahabat radhiyallahu anhu, yang Allah pilih mereka berbanding dengan golongan-golongan yang mati dalam kafir. Sahabat-sahabat Nabi adalah golongan-golongan yang dipilih berbanding dengan pembesar-pembesar yang kaya raya yang mati dalam kafir. Jadi kamu tak ingin berjuang bersama Nabi, Allah matikan begitu saja dalam perang Badar, walaupun mati dalam keadaan tidak berperang. Tapi Allah ganti, sepatutnya kamu berjihad dan menginfakkan harta, Allah ganti dengan sahabat-sahabat yang memiliki sifat tidak seperti kamu. Mereka ini tidak lagi seperti kamu. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda, waj'al akhiratana khairan min al-ula. Radina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. اللهم اشرح صدورنا للإسلام، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اجعلنا من الراشدين. صلى الله عليه وسلم.